Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Bersama saya Al-Fairis Jemurin. Tumpuan berita. Persidangan hari kedua mesyuarat pertama bagi penggal ke-19 pada Selasa mengusulkan 3 rang undang-undang RUU. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfia Awang Nasar memaklumkan 3 rang undang-undang itu ialah RUU Perbekalan Tambahan 2021-2022, RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 dan RUU Tafsiran Pindaan 2022. Tumpuan perbahasan pada hari kedua mesyuarat pertama bagi penggal ke-19 ini pastinya terarah kepada RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan yang dibentangkan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bagi bacaan pertama, kedua dan ketiga. Dalam RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan ini akan menyaksikan pindaan perkara 6/3 dengan menggantikan perkataan Ketua Menteri kepada Perdana. Selain itu, RUU itu juga bertujuan meminda perkara 7A bagi menukar nama jawatan Menteri Muda kepada Timbalan Menteri. Selepas itu, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali meneruskan persidangan dengan RUU Tafsiran kurungan pindaan bagi bacaan pertama, kedua dan ketiga. Kedua-dua RUU tersebut dibahas bagi bacaan kedua sebelum diluluskan pada bacaan ketiga pada Selasa. Sementara itu, RUU Perbekalan Tambahan 2021-2022 pula dibentang oleh Menteri Kewangan Sarawak, Kedua Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Manakala RUU Lembaga Industri Sagu dan Nipah serta RUU Lembaga Industri Getah dibentangkan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom akan dibentangkan pada Rabu. Laporan seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak menitik beratkan pembangunan modal insan dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata bakat dan potensi kanak-kanak perlu digilap dari usia muda bagi membentuk generasi yang mampu memimpin negara pada masa akan datang. Jadi untuk program-program yang kita adakan bersama, contohnya di bawah talent development. So we discover talents through the competition that we have, Sarawak Kids Got Talent, and we want them to be developed further when they enter primary school, so that the process is continuous. When we talk about talent development, it is a continuous process from one stage to another stage until the full potential of that child is being developed. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis serah dan terima tugas daripada Datuk Francis Harden Hollis kepada Menteri Muda Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat 2 Muhammad Razif Hitam di bangunan Baitul Makmur 2 pada Isnin. Untuk makluman, Datuk Francis Harden yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang telah dilantik sebagai Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 2. Tambah Datuk Seri Fatimah lagi, kebersamaan dan objektif yang ingin dicapai di kementerian beliau serta di kementerian baharu Datuk Francis sememangnya berkait rapat. As I mentioned just now, in your new ministry, there are things that are actually common. We have common objective, and thus with that common objective, if we put our hands together, put our heads together, inshallah, we will be able to achieve more than what we have achieved previously. So kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menentukan keadaan sehingga begitu rupa bahawa kita mempunyai rakan strategik yang baru yang kita pasti akan menjadi rakan strategik yang akan memberi keuntungan, dan dengan kebersamaan kita insya-Allah keberuntungan itu dapat dinikmati oleh anak-anak kita, our people, kesejahteraan komuniti insya-Allah dapat kita capai. Selanjutnya, 3 kampung di Ulu Gedong menerima sumbangan peralatan sistem siar raya daripada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri. Sumbangan peralatan telah diserahkan oleh beliau sendiri kepada ketua kaum terlibat di Rumah Rehat Seri Simunjan pada Ahad. Antara kampung yang telah menerima alat sistem siar raya tersebut ialah Kampung Isu Semabang, Kampung Sengkalan dan Kampung Gayau Mawang. Dalam pada itu, beliau yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong berharap kemudahan yang diberikan dapat dimanfaatkan demi kepentingan penduduk kampung.
Manakala di Saribas, ramai 16 orang menerima bantuan bakul makanan daripada skuad Prihatin Saribas dengan kerjasama Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Saribas di Kampung Tanjung Asam pada Ahad. Skuad Prihatin Saribas merupakan salah sebuah badan bukan kerajaan NGO yang bergerak secara aktif dalam menghulurkan bantuan bekalan makanan kepada golongan yang memerlukan. Bantuan tersebut bertujuan bagi meringankan beban golongan yang memerlukan dan antara golongan sasaran pertubuhan tersebut adalah golongan asnaf, warga emas, ibu tunggal dan penduduk yang sakit dan memerlukan rawatan segera. Sementara itu, Menteri Muda Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat Muhammad Razi Sitam menyambut baik usaha NGO yang bekerjasama untuk memberi hikmat kepada mereka yang memerlukan. Di daerah Bau pula, penduduk kampung Sekiat Baru menerima kabar yang menggembirakan apabila Menteri Muda Pengangkutan 2 Sarawak Dato' Henry Ginep meluluskan geran peruntukan berjumlah RM149,000 untuk kampung tersebut. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM49,000 merupakan peruntukan di bawah geran projek kecil luar bandar MRP, manakala sebanyak RM100,000 lagi adalah menerusi geran projek transformasi luar bandar RTP. Dato' Henry yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru memaklumkan demikian ketika menghadiri program santai bersama komuniti di Balai Raya Kampung Sekiat Baru pada Ahad. Katanya lagi, pemberian peruntukan MRP kepada Gereja St. Thomas Apostle sebanyak RM30,000 adalah bagi kerja naik taraf, manakala sebanyak RM10,000 adalah kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sekiat Baru. Selain itu, peruntukan sama juga telah diluluskan kepada Biro Belia, Biro Wanita dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Kampung berkenaan dengan masing-masing sebanyak RM3,000. Dalam pada itu, projek menaik taraf Dewan Serbaguna Kampung Sebuak dijangka siap pada Jun tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang Loke Chiang berkata, projek transformasi luar bandar RTP itu memakan kos sebanyak RM200,000. Menurutnya, kerja-kerja menaik taraf fasa 2 itu melibatkan pemasangan bumbung, dinding dan lantai Dewan Serbaguna Kampung Sebuak. Beliau berkata demikian semasa simbolik penyerahan projek berkenaan di Kampung Sebuak pada Isnin. Sementara itu, beliau berharap projek naik taraf tersebut dapat disiapkan dalam tempoh 4 bulan. Berikut pula, Wakil Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Darul bersama agensi pelaksana membuat lawatan tapak projek transformasi luar bandar RTP 2022 Dun Darul bersama Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Sibu di 2 penempatan rumah panjang di bawah pentadbiran bahagian Sibu pada Isnin. Projek tersebut adalah naik taraf jalan di Rumah Ujang Umpu di Sungai Mawan, Sibu bernilai RM120,000 dan bina tempat letak kenderaan Rumah Muhammadin di Batang Lasar, Sibu bernilai RM60,000. Kedua-dua projek tersebut tertumpu kepada kerja-kerja menaik taraf RTP Dun Darul pada tahun sebelumnya. Lawatan berkenaan juga bertujuan menyediakan spesifikasi kerja bagi projek itu sekaligus memberi manfaat kepada penduduk sekitarnya. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatat 206 kes positif COVID-19 pada Isnin. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media memberitahu kes-kes baharu yang dicatatkan itu menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 254,433 kes. JPBNS juga memaklumkan terdapat 110 kes adalah dalam kategori klinikal 1, 95 kes dalam kategori klinikal 2 dan 1 kes dalam kategori klinikal 3. Berikut merupakan 13 daerah di negeri ini yang mencatatkan kes COVID-19. Dalam pada itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah 2 dan tiada penambahan kluster baharu dilaporkan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Faris Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.